Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kelas PDPR kita bagi bab 2 matriks. Ini adalah part yang kedua. Okey, dalam video ini kita akan belajar tentang cara mendarab nombor dengan matriks dan mendarab matriks dengan matriks. Okey, mari kita saksikan sama-sama video ini. Okey, baiklah teman-teman. Ini standard pembelajaran kita adalah mendarab matriks dengan suatu nombor. Okey, apabila diberi matriks D, negatif 5, 4, 2, 1, hitung 3D. Okey. Kita dapat tengok dekat sini, ada nombor 3. Okey, ada nombor 3. Dan juga ada huruf D di situ. Maksudnya dekat sini, 3 perlu didarabkan dengan D. Jadi, kita salinkan. Okey, jadi cikgu pun salinlah nombor 3 tu. Okey, jadi 3. Cikgu buat turun 3 ni. Dan D ni pula cikgu akan salin kurungan matriks dekat atas tu. Okey, jadi salin. Negatif 5, 2, 4, 1. Okey, dah salin, kita buat apa? 3 tu akan darab dengan setiap satu nombor dalam kurungan. Dia akan jadi... Okey, jadi cikgu dah siap-siap tuliskan 3 perlu didarabkan dengan negatif 5. Kita akan dapat negatif 15. Bawah dia 3 darab 2 dapat 6. Seterusnya 12 dan 3. Jadi inilah jawapan bagi 3D. Okey, ini tak sama dengan kat tepi ni. Okey, untuk soalan B pula, ada negatif 1/2 dekat depan D. Jadi tak susah, sama macam tadi, tulis negatif 1/2 dan kita salin D tersebut. Okey, selepas itu nak buat apa? Negatif 1/2 tu perlu didarab masukkan setiap satu nombor. Setiap satu unsur tu perlu didarabkan dengan negatif 1/2. Okey, jadi dia akan jadi macam tu. Negatif 1/2 darab negatif 5. Kita akan dapat 5/2. Tulis saja nombor pecahan pun tak apa dalam tu. Okey, jadi negatif 1/2 darab 4. Awak boleh tekan kalkulator, akan dapat nilai dia negatif 2. Okey, bawah ni akan dapat negatif 1. Dan sini akan dapat negatif 1/2. Okey, jadi siap. Ini jawapan kita. Pendarapan matriks dengan suatu nombor. Jadi kita beralih pada contoh 13 muka surat 48 buku teks. Okey. Jadi kita perhatikan. Dekat sini dia ada libatkan beberapa operasi asas dalam matriks. Okey, pertama dia libatkan pendarapan. Okey, jadi yang ni kita dah belajar tadi. Nak buat apa? Darabkan masuk dalam sahaja. Okey, jadi 1/2 didarabkan dengan 4. 1/2 didarabkan dengan 12. Okey, tutup kurungan. Yang belakang ni, matriks yang belakang ni tak perlu didarabkan kerana 1/2 duduk depan kurungan yang matriks yang depan sahaja. Okey, jadi yang lain kita salin. Okey, seterusnya cikgu darabkan. Cikgu akan dapat nilai dia adalah 1/2 darab 4 kita akan dapat 2. 1/2 darab 12 akan dapat 6. Okey, jadi 1 kita akan dapat 2/6 matriks pertama. Ditolakkan dengan matriks kedua, X negatif 3 sama dengan 5Y. Okey. Jadi yang ni operasi asas dalam matriks yang kedua kita akan buat adalah tolak di sini. Kalau tadi mula-mula kita buat darab. Lepas tu kita buat tolak. Okey, jadi cikgu pun tuliskan dia punya operasi tolak tu. 2 tolak X. Okey, atas dengan atas. 6 tolak negatif 3. Okay, jadi tuliskan dia jadi 5Y. Okey, soalan minta hitung nilai X dan nilai Y. Okey, jadi susah ke? Okey, tak susah pun. Kita akan buat matriks sama pula. Sebab apa matriks sama? Sebab ada sama dengan dekat sini.
Macam dalam video part 1 kita dah belajar sebelum ni. Okey, jadi yang atas 2 tolak X, 2 tolak X sama dengan 5. Okey, jadi cikgu pun tulis semula kat tepi ni. 2 tolak X sama dengan 5. Okey, jadi sama dengan 5. Nak dapat nilai X, X ni negatif. Cikgu bawa pindah sebelah. Dia jadi 2 tolak 5 sama dengan X. Okey, 2 tolak 5 kita dapat negatif 3 sama dengan X. X sama dengan negatif 3. Okey, untuk pengetahuan pelajar, operasi tolak di sini kerana 5 ni positif. Pindah sebelah jadi tolak. Positif jadi negatif. X pula negatif. Pindah sebelah akan jadi positif. Okey, jadi kita tekan kalkulator, dapat nilai dia negatif 3. Okey, negatif 3 dengan X ni boleh tukar sahaja tempat dia tanpa ubah simbol kerana dia penukaran kedua-dua bahagian. Semuanya tukar, simbol tak berubah. Okey, jadi kita dah dapat nilai bagi X sama dengan 3. Negatif 3. Untuk Y, kita akan ambil baris bawah ni dengan baris bawah. Jadi, cikgu pun tulis semula. 6 tolak negatif 3 sama dengan Y. Okey, ini tekan kalkulator. Awak akan dapat nilai dia 9 sama dengan Y. Maka Y sama dengan 9. Okey, jadi siaplah contoh 13 muka surat 48. Okey guys, kita beralih pada contoh 13 muka surat 48 nombor huruf yang B pula. Okey, jadi dekat sini ada sedikitlah susah dia sebab dia nak hitung matriks R. Dia minta hitung matriks R tapi dekat depan ni ada 4R. Okey, jangan takut, kita buat linear macam biasa lagi. Okey, jadi 4R ni turunkan. 4R sama dengan, okey, dekat sini ada sikit perubahan. Okey, matriks ni tambah, bawa pindah belakang, dia akan jadi tolak. Okey, jadi dia akan jadi yang belakang salin dulu. Negatif 3, 10, 4, 1. Okey, kita dah salin yang belakang. Kita bawa pula yang depan ni pergi belakang, jadi operasi tolak. 9, 2, 0, negatif 3. Okey, jadi selesaikan penolakan matriks dengan matriks. Mestilah mengikut lajur yang sama. Okey, jadi ni kita tolakkan, operasi tolak. Okey, jadi bila kita dah ikut baris dan lajur dia, ikut unsur yang pada kedudukan yang sama, seterusnya kita lakukan operasi tolak tersebut. Jadi di sini jadi negatif 12, 8, 4, 4. Okey, jadi dekat depan ada 4R. Okey, dah siap ke? Belum siap lagi kerana soalan cuma minta matriks R. Okey, jadi senang cerita, dia nak R saja. Okey, dia nak R saja. 4 tu dia tak nak. Jadi kita buang sebelah 4 tu. 4 pindah sebelah, dia akan jadi bahagi. Sebab apa dia jadi bahagi? Dekat sini dia dah Arab. Okey, jadi R sama dengan 1/4. Bila dia duduk bawah tu maksudnya dia bahagi. 1/4 negatif 12, 8, 4, 4. Okey, jadi nak buat apa? 1/4 darabkan masuk setiap satu nombor dekat dalam. Okey, tu cikgu dah siap-siap tulis. Jadi 1/4 darab negatif 12 diikuti dengan semua nombor matriks lain. Okey, lepas tu kita tekan kalkulator, kita dapat nilai dia adalah negatif 3, 2, 1 dan 1. Okey, jadi siaplah. Inilah matriks R yang soalan nak. Okey, jadi kita akan beralih pada standard pembelajaran yang seterusnya. Okey, dia adalah mendarab dua matriks. Dekat sini kena tengok baik-baik macam mana cikgu buat. Okey, tapi sebelum kita tentukan matriks tu boleh didarabkan atau tidak, kita kena tentukan dengan kaedah mencari peringkat matriks. Okey, jadi first, okey, awak semua kena tentukan peringkat matriks. Ingat lagi tak? Peringkat adalah baris darab laju. Okey, jadi matriks ni dia ada dua baris. Okey, dia ada dua baris. Jadi cikgu pun tulis 2.
Dia ada 2 baris. Didarabkan dengan lajur dia. Lajur dia ada 3. 1, 2, 3. Jadi peringkat bagi matriks yang depan ni adalah 2 darab 3. Okay, jelas? Okey, seterusnya bagi matriks yang belakang dia pula, dia ada 2 baris. 1, 2. Dan dia ada 1 lajur. Jadi peringkat dia adalah 2 darab 1. Okey, sekarang untuk tentukan matriks tersebut boleh didarabkan atau tidak, kita kena tengok nombor peringkat yang kat tengah-tengah ni. Okey. Jadi awak dapat tengok yang cikgu highlightkan tu 3 dengan 2. Dia tak sama kan? Okey, jadi bila nombor yang tengah tu tidak sama, kita boleh buat kesimpulan bahawa maka matriks tidak boleh didarabkan. Tidak boleh didarabkan. Kenapa kita kata dia tidak boleh didarabkan? Sebab peringkat dia yang tengah ni 2 tak sama. Yang cikgu bracketkan ni. 3 dengan 2 tak sama nombor dia. Matriks tidak boleh didarabkan. Okey, jadi kita beralih pada contoh yang kedua. Okey. Jadi macam biasa kita tentukan baris dia. Dia ada 2 baris dan 1 lajur. Jadi peringkat bagi matriks ini adalah 2 darab 1. Okey, itu peringkat dia. Kita tengok yang sebelah dia pula. Dia ada 1 baris, 2 lajur. Jadi peringkat dia adalah 1 darab 2. Okey, jadi cantik. Kita tengok nombor tengah dia. 1 dengan 1. Apabila nombor tengah tu sama, maka kesimpulan yang terhasil adalah maka matriks boleh didarabkan. Kenapa kita kata dia boleh didarabkan? Kerana peringkat dia yang kat tengah-tengah ni, 2 nombor ni adalah sama. Okey, jadi matriks yang terhasil adalah matriks. Tengok nombor depan, tengok nombor belakang. Jadi bila didarabkan, peringkat matriks yang terhasil adalah 2 darab 2 peringkat dia. Okey, jadi kita buat laju-laju yang bawah tu. Dia punya baris 1. Dia punya lajur 2. Jadi peringkat matriks adalah 1 darab 2. Okey, yang sebelah dia. Baris ada 2. Lajur ada 2. Jadi peringkat matriks dia adalah 2 darab 2. Okey, alhamdulillah tengah dia sama, nombor dia sama, 2 darab 2. Maka jadi kita boleh buat kesimpulan matriks boleh didarabkan okey. Peringkat matriks yang terhasil adalah 1 darab 2. Okey, cikgu dapat 1 darab 2 dari mana? Depan dengan belakang. Maksudnya matriks yang terhasil adalah matriks 1 darab 2. 1 baris, 2 lajur. Okey, jadi kesimpulannya dekat bahagian ni, untuk mendarab 2 matriks, kita kena tentukan sama ada dia boleh didarabkan atau tidak. Untuk menentukan dia boleh didarabkan atau tidak, pelajar kena tengok, buat peringkat dulu. Dah buat peringkat, kena tengok yang tengah ni mesti sama. Bila tengah ni sama, macam ni, 1, 1 sama, barulah matriks tu boleh didarabkan. Dan peringkat yang terhasil pula, kita akan tengok nombor yang depan dan belakang. Okey, jadi kita akan tengok contoh supaya para pelajar boleh lebih faham, insya-Allah. Okey, jadi bagi soalan ini dia kata cari hasil darab matriks berikut.
Okey, jadi macam kita belajar tadi, kita tentukan dulu peringkat dia. Okey, jadi matriks ni peringkat dia adalah 1 darab 2. 1 baris 2 lajur. Matriks yang ni pula 2 darab 1. Bila tengah-tengah dia sama, matriks ni kita boleh darabkan. Dan peringkat yang terhasil nanti 1 darab 1. Okey, jadi dekat sini kena tengok baik-baik macam mana cikgu buat. Okey, jadi cikgu terangkan dengan perlahan-lahan. Pertama sekali, awak ingat ayat ni. Kereta api jatuh bangunan. Yang depan kereta api, yang belakang bangunan. Okey, jadi depan mesti kereta api. Kereta api tu maksudnya dia punya baris. Depan baris. Yang belakang jatuh bangunan. Bila kita kata jatuh bangunan, maksudnya dia turun ke bawah. Kereta api jatuh bangunan. Okey, jadi kereta api yang pertama dia akan jumpa dengan negatif 4 kan? Negatif 4 ni dia akan darab dengan 1. Okey, cikgu buat slow-slow. Negatif 4 darab 1. Okey, untuk operasi untuk operasi darab dia akan ada tambah. Bila bangunan ni ada tingkat bawah dia, dia akan ada tambah. Jadi 3 darabkan dengan 5, tutup kurungan. Okey, jadi buat matriks punya kurungan besar tu. Jadi tekan saja kalkulator, awak akan dapat nilai dia adalah, okey, kita akan dapat nilai dia adalah 11. Okey, jadi cikgu ulang balik ayat saya. Mula-mula kat depan ni dia macam kereta api. Okey, jadi kereta api gerabak pertama, gerabak kedua. Yang belakang, dia mesti macam ni. Yang belakang pula akan jatuh bangunan. Bangunan pertama, bangunan kedua, dia jatuh. Jadi, yang pertama akan jumpa yang pertama. Jadi, negatif 4 darab 1 tambah 3 darab 5. Okey, tekan je kalkulator, awak akan dapat 11. Okey, apa maksud 11 ni? Inilah matriks yang 1 darab 1. 1 baris 1 lajur. Baris ada 1, lajur pun ada 1. Okey, jadi kita dah tengok contoh yang pertama, kita akan beralih pada contoh yang seterusnya. Okey, ni contoh yang kedua. Masih lagi kereta api jatuh bangunan. Okey, jadi yang ni. Cikgu nak buat kereta api ni. Kereta api dia tak ada sambungan. Okey, jadi 2 ni dia tak ada kawan sebelah dia. Jadi kereta api ni ada 1 je. Yang bawah, sebelah dia pula, bangunan. Bangunan ni pun tak ada banyak tingkat, dia ada 1 tingkat sahaja. Okey, jadi jawapan dia akan jadi macam ni. Jadi 2, dia akan bertemu dengan 5. Okey, jadi 2 bertemu 5. Seterusnya, kereta api ni akan jumpa bangunan yang kedua, 4. Jadi dia akan jadi 2 bertemu dengan 4. Okey. Itu kereta api yang pertama yang ke atas. Bila awak perhatikan dekat bawah dia ada lagi 1 kereta api. Jadi kereta api yang kedua akan jadi negatif 3 didarabkan dengan 5. Maksudnya negatif 3, 5. Negatif 3, 4. Jadi sebelah dia negatif 3 dan 4. Jadi 4 kat sebelah dia. Jangan lupa bracket. Matriks mesti ada bracket. Jadi tekan kalkulator, kita akan dapat nilai. Yang ni dapat 10. Negatif 15, 8, negatif 12. Ini jawapan dia. Macam mana kita nak tahu matriks kita betul ke tak? Salah satu caranya adalah awak semak yang peringkat tadi. Yang ni ada 2 baris 1 lajur. Yang ni ada 1 lajur 2 baris. Potong yang tengah sebab dia sama kan? Matriks yang akan terhasil adalah 2 darab 2. Okey, kita semak. Betul, matriks kita 2 darab 2. Okey, jadi jangan lupa kereta api jatuh bangunan. Kereta api jatuh bangunan. Okey, lepas tu kereta api yang bawah pula.
Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, ini contoh yang ketiga. Masih lagi sama. Kita akan buat kereta api. Kereta api dan jatuh bangunan. Okey, jadi kereta api jatuh bangunan kita akan jadi nilai dia 5 jumpa 4. Jadi 5 darab 4. 5, 4. Okey. Seterusnya, kereta api ni ada orang sebelah dia. Ada nombor sebelah dia. Jadi dia akan ada operasi tambah kat sini. Antara dua nombor tu akan ada operasi tambah. Jadi 1 darab dengan 2. Okey, jadi cikgu ulang. 5, 4 tambah 1, 2. Kenapa ada tambah? Tadi tak ada tambah. Kerana dekat sebelah nombor 5 ni ada nombor. Okey, bila baris tu ada nombor lagi satu, dia akan ada operasi tambah. Okey, jadi kita pergi ke baris yang bawah tu. Jadi ni kereta api pertama. Kita akan pergi kereta api kedua pula. Kereta api kedua dekat bawah. Dia nak jumpa siapa? Dia akan jumpa bangunan yang sama ni juga. Okey. Dia akan jadi negatif 3 darab dengan 4. Negatif 3 darab 4. Tambah kosong darab 2. Okey, jadi tutup kurungan dia. Okey, jadi cikgu ulang. Kereta api jatuh bangunan. Kereta api jatuh bangunan. Ada operasi tambah kerana ada nombor sebelah dia. Okey, jadi ini tekan kalkulator saja. Pelajar semua akan dapat nilai dia adalah 22. Okey, yang lagi satu. Ni akan dapat negatif 12. Okey, jadi siaplah untuk contoh yang ketiga kita. Okey, ini contoh yang keempat. Macam biasa kereta api. Okey, jadi yang depan kita dapat kereta api dia. Yang belakang kita akan buat jatuh bangunan. Okey, jadi yang belakang kita dapat bangunan dia yang pertama. Okey, jadi cikgu pun tulis semula. Okey, jadi 6 darabkan dengan 1 tambahkan dengan 2 didarabkan dengan 7. Okey. Masih lagi sama, ada operasi tambah kerana sebelah negatif 6 ada nombor. Jadi ada operasi tambah di sini. Okey, itu bangunan yang pertama. Bila kita tengok, ada bangunan lagi satu lah. Sebelah sini ada bangunan lagi satu. Apa nak kena buat? Masih cara yang sama. Negatif 6. Minta maaf, ni tertinggal negatif. Jadi negatif 6 didarabkan dengan negatif 2. Okey, negatif 6 darab negatif 2. Tambah 2 darab 5. Okey, jadi 2 darab dengan 5. Kat sini 5. Okey. Yang bawah pula, kereta api ni ada lagi satu. 4, 3 ni. Jadi kereta api ada nombor lagi satu. Cikgu kena tulis lagi baris bawah dia. 4 darab dengan 1. Tambah 3 darabkan dengan 7. Okey, 4, 1, 3, 7. Tambah sebab ada nombor kat sebelah. Okey, jadi kita buat yang berikutnya. 4 negatif 2 tambah 3, 5. Okey, jadi kita dah susun semua nombor tu. Kita tekan saja kalkulator. Kita akan dapat nilai dia adalah. Okey, kita akan dapat yang atas kita akan dapat 8. Bawah dia 25. Sebelah dia 22. Dan 7. Okey, jadi inilah jawapan pendarapan 2 matriks. Okey, kita semak sama-sama. Betul ke peringkat kita? Ini matriks dia 2 darab 2. Yang ini matriks 2 darab 2. Potong yang tengah akan tinggal 2 darab 2. Okey, semak sini. 2 baris, 2 laju. Jadi ini adalah matriks 2 kali 2. InsyaAllah betul jawapan kita kira.
Okey, ini contoh 18, muka surat 52 buku teks. Diberi K, matriks. Ini kita tengok peringkat dia. Ini matriks 3 darab 2. Okey, 3 baris, 2 lajur. Okey, dan matriks L, negatif 3, 4, 1, 2. Ini matriks 2 darab 2. Hitung L kuasa 2. Apa maksud L kuasa 2? Dekat sini maksudnya L. Matriks L darabkan balik dengan matriks L. Okey, jadi sama-sama kita tengok macam mana cara nak darabkan L. Okey, soalan minta L kuasa 2 maksudnya L. Apa maksud L? Matriks L darab matriks L. Okey, jadi cikgu dah keluarkan siap-siap. Jadi kita sama-sama darabkan dia. Okey, jadi kita akan buat kereta api jatuh bangunan. Okey, jadi kita akan tulis negatif 3 darab dengan negatif 3. Negatif 3 darab negatif 3. Sebelah negatif 3 ada nombor, dia akan ada operasi tambah. Tambah 4 darab 1. Okey, jadi negatif 3 tambah 4, 1. Seterusnya, negatif 3, 4. Negatif 3, 4 tambah 4, 2. Okey, itu kereta api yang atas. Dengan bangunan ni. Okey, seterusnya kereta api yang bawah. 1 darab negatif 3. 1 darab negatif 3. Tambah 2 darab 1. Okey, sebelah dia. 1 darab 4. Tambah 2 darab 2. Okey, jadi buat bracket besar-besar. Muatkan semua unsur tu. Okey, jadi kita tekan kalkulator. Kita akan dapat nilai dia adalah. Okey, jadi ini jawapan dia. 13 negatif 4 negatif 18. Jadi dah siap. Itulah L kuasa 2. Kita darabkan matriks L dengan matriks L. Okey, kita akan tengok soalan dia yang berikutnya. Dekat sini soalan kata K darab dengan L kuasa 2. Okey, L kuasa 2 ni tadi dah kita kirakan dia. Jadi tak susah. Kita akan darab K darab L kuasa 2. Okey, jadi cikgu akan salin soalan dia. Okey, jadi cikgu dah keluarkan. K tu dapat daripada soalan. Dan L kuasa 2 tu yang cikgu dah kira tadi. Okey, jadi dekat sini kita ada 3 baris. 3 kereta api. 1, 2, 3. Okey, kita ada 3 kereta api. Yang sebelah sini pula kita ada dia 2 bangunan. 2 bangunan sebelah-sebelah. 2 bangunan. Okey, jadi kita akan buat pendarapan dia. Dekat sini negatif 1 darab dengan 13. Sebelah dia ada tambah. Tambah 3 darab negatif 1. Negatif 1 darab 13 tambah 3 darab negatif 1. Okey, sebelah dia pula. Negatif 1 darab dengan negatif 4 tambah 3 darab dengan 8. Negatif 1, negatif 4, 3, 8. Saya harap pelajar faham je. Okey, seterusnya yang ni dah settle. Baris yang ni kita dah settle. Yang ni pula 2, 13 tambah. Okey, 2, 13. 5 negatif 1. 5 negatif 1. Seterusnya 2 negatif 4 tambah 5, 8. Okey, jadi yang bawah dia akan jadi. Yang ni baris ni dah siap. Bawah pula 4, 13 tambah 0 darabkan dengan negatif 1. Okey, yang sebelah sini pula 4 negatif 4 tambah 0, 8. Okey, jadi buat bracket besar-besar. Okey, jadi tekan kalkulator, nilai dia akan dapat. Okey, nilai dia akan dapat negatif 16, 28, 21, 32, 52, negatif 16. Okey, jadi macam mana soalan pun untuk pendarapan, awak ingat dia akan ada kereta api, lepas tu dia jatuh bangunan. Okey, jadi kita akan tengok yang C pula.
Okey, untuk yang C, soalan kata L kuasa 3. Apa maksud L kuasa 3 ni? Maksudnya dekat sini, L darab dengan L kuasa 2. Okey, jadi L kuasa 2 dah dapat daripada jalan kerja yang pertama tadi. Kita darabkan lagi dengan L. Okey, ni jadi L didarabkan dengan L kuasa 2. Ni dapat daripada mana? Dapat daripada soalan A tadi. Okey, jadi kita darabkan macam biasa. Depan kereta api, belakang jatuh bangunan. Okey, jadi kereta api kita ada 2. Bila dia ada orang sebelah, dia kena tambah. Okey, jadi jatuh bangunan kita sebelah sana. Bangunan kita pun ada 2. Ni turun ke bawah. Okey, jadi yang ni ada 2. Okey, jadi kita akan dapat negatif 3 darab dengan 13. Tambah dengan 4 darab negatif 1. Bawah dia, sebelah dia, Negatif 3 darab negatif 4. Tambah 4 darab dengan 8. Bawah dia pula 1, 13. 2 negatif 1. 1, 13, 2 negatif 1. Okey, seterusnya 1 negatif 4. 2, 8. Okey, jadi tutup kurungan, tekan kalkulator. Okey, jadi inilah jawapan dia. Lepas kita tekan kalkulator, jawapan dia akan jadi negatif 43, 44, 11, 12. Okey, kita akan pergi ke contoh yang seterusnya. Okey, baiklah pelajar, ini contoh yang terakhir untuk hari ini. Okey, apa yang awak dapat perhatikan dekat sini, dia ada sama dengan dekat situ. Jadi bila ada sama dengan ni, maksudnya apa? Ini adalah matriks sama. Kedudukan yang sama akan membawa nilai yang sama. Okey, jadi dekat sini dia minta kita darabkan dua matriks. Okey, kemudian kita samakan dengan nilai ikut kedudukan dia. Okey, jadi mari kita buat sama-sama macam mana cara untuk menghitung nilai X dan nilai Y. Okey, macam biasa kereta api. Okey, dan kita akan cari dia punya bangunan. Bangunan dia yang pertama 21. Okey, jadi cikgu pun tulis dia punya jalan kerja. 6X darabkan dengan 2 tambah negatif 5 darabkan dengan 1. Okey, 6X 2 tambah negatif 5 1. Okey, itu untuk bangunan yang pertama. Dia ada lagi satu bangunan dekat sini. Dia ada lajur yang kedua sebelah dia tu. Okey, jadi kita akan temukan baris dan lajur tu. Okey, tapi 6X temu dengan bangunan 3. Okey, tambah negatif 5 darab dengan darabkan dengan 4. Ini tutup kurungan, Okey, dah siap ke ni? Kita kena selesaikan. 6, minta maaf cikgu lupa nak tulis, sama dengan belakang dia tu kita salin semula. 7, 1 tolak Y. Okey, jadi dekat sini 6X darab 2 kita akan dapat 12X tolak 5. Dekat sini kita akan dapat 18X tolak 20. Okey, sama dengan 7, 1 tolak Y. Okey, bila dah buat macam ni, kita perhatikan 12X tolak 5 ni, boleh ke kita selesaikan? Okey, kita tak boleh selesaikan dia. Jadi, sebab soalan minta nilai X dan nilai Y, apa yang kita akan buat? Kita akan samakan dia. Kan ikut maksud matriks sama adalah dia punya unsur yang sama pada kedudukan yang sama. Okey, jadi kita boleh tulis dia sebagai 12X tolak 5 sama dengan 7. Okey, ni. Jadi cikgu samakan ni dengan ni. Okey. Yang kedua, saya akan tulis 18X tolak 20 sama dengan 1Y. Dia sebelah sini. Ni kawan dia ni. Ikut kedudukan yang sama dia. Okey, jadi cikgu salin dia semula. Sini akan jadi 18X tolak 20 sama dengan 1 tolak Y. Ni macam mana nak selesaikan? Kita kena kumpulkan adik-beradik dia.
Okey, jadi 12X sama dengan 7 tambah 5. Tolak tambah. 12X sama dengan 12. Kita nak X sahaja, kita tak nak 12 kat depan ni. 12 ni pindah dia pergi sebelah sana. Dia akan jadi X sama dengan 12 bahagi 12. X sama dengan 1. Okey, jadi kita dapat nilai X dia sama dengan 1. Untuk contoh yang, untuk persamaan yang kedua, kita akan kumpulkan. Ni, 18X dengan negatif Y ni. Negatif Y pergi pindah sana. Dia akan jadi 18X tambah Y. Kenapa tambah Y? Sebab dekat sini dia tolak Y. Sama dengan 1 tambah 20. Okey, yang ni pula pergi sebelah sana. Dia akan jadi tolak jadi tambah. 19X tambah Y dia akan jadi 19Y sama dengan 21. Okey, minta maaf pelajar, saya berperasan. Saya tak boleh tambahkan dia. Sebab dekat sini X, dekat sini Y. Pun boleh ubah dia tak sama. Jadi kita tak boleh kawan-kawankan dia jadi 19Y ni. Tak boleh ya macam ni. Jadi dia akan kekal sebagai 18X tambah Y sama dengan 21. Okey. Okey, jadi cikgu nak nilai Y. X ni kita dah dapat daripada orang sebelah ni. X sama dengan 1. Jadi kita gantikan. 18 darab 1 tambah Y sama dengan 21. Jadi Y sama dengan 21 tolak 18. Okey, kenapa 21 tolak 18? Sebab 18 ni positif. Pindah belakang jadi negatif. Okey, jadi dapat jawapan Y sama dengan 3. Okey, cara ni tak kisah ya macam mana. Janji awak ikut dia punya konsep yang betul. Okey, jadi untuk sebelum berakhir ni, saya nak tunjuk awak cara tekan kalkulator yang kita boleh terus dapat jawapan. Kita nak cek jawapan kita buat ni betul ke tak. Okey, jadi yang ni. Okey, nampak ke? Saya zoom kejap. Okey. Jadi kita boleh tekan kalkulator yang cikgu petakkan ni. Cara dia adalah, awak type saja 12 alfa, ni alfa. Okey, 12 alfa X. Dia akan keluar X. Tolak 5. Kan soalan dekat sini dia kata tolak 5 kan? Jadi cikgu pun tolak 5. Yang ni tengok baik-baik. Alfa calculate. Dia keluar sama dengan. Type 7. Okey, bila awak dah type sama macam persamaan ni, jangan terus tekan sama dengan, tapi tekan shift calculate 2 kali. Dengar ya? Shift calculate, shift calculate. Dapat terus nilai dia 1. Sama macam jawapan kita kira tadi. Kita tengok jawapan kita. Okey, jawapan kita kira 1. Okey, untuk sebelah dia pula, mana persamaan dia tadi? Ni. Okey, jadi persamaan dia di sini. Kita dah tahu X tadi 1 kan? Jadi kita kena gantikan. Ni kena clear dulu. Reset dulu. Okey, jadi cikgu type terus 18 dalam kurungan 1. Saya gantikan nilai X tu dengan 1. Okey, sebab nak kira cara ni, dia kena ada satu pemboleh ubah saja. Okey, jadi tolak 20. Alpha calculate. Saya type nilai belakang tu 1 tolak alpha Y. Jadi kita boleh buat shift calculate. Kita dapat nilai Y sama dengan 3. Okey, jadi tamatlah video untuk hari ini. Kesimpulan dia, apa yang kita telah pelajari adalah pendarapan nombor dengan matriks. Yang kedua, kita belajar tentang pendarapan matriks dengan matriks. Okey, jadi cikgu harap awak faham. Apa-apa boleh kontak saya. InsyaAllah saya balas bila saya free. Okey, terima kasih banyak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.